Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak. Pada hari ini cikgu akan menerangkan sedikit tips ujian setara 1 semester 1 2023 bagi sejarah tingkatan 2 yang akan berlangsung pada minggu ini. Jadi seperti yang cikgu telah maklumkan sebelum ini, cikgu akan keluarkan soalan daripada bab 1 dan juga bab 2 yang mana hanya meliputi dua bahagian, iaitu bahagian A, bahagian objektif sebanyak 20 soalan, dan bahagian B, bahagian soalan struktur sebanyak 3 soalan. Okay, jadi kita akan tengok untuk soalan bahagian A, iaitu soalan objektif, mengandungi sebanyak 20 soalan objektif yang terbahagi kepada bentuk soalan iaitu aneka pilihan, iaitu A, B, C, D, dan soalan aneka gabungan yang ada roman-roman. Lepas tu pilih 1, 2, 3, 2, 3 dan lain-lain lagi lah. Kewajaran markah adalah sebanyak 20 markah, yang mana satu soalan membawa 1 markah. Dan masa yang disyuahkan adalah 1 minit ataupun 1 minit 15 saat bagi satu soalan, yang mana bersamaan dengan 30 minit bagi 20 soalan objektif. Digalakkan anak-anak bijak mengurus masa. Sebagai contoh, tidak berdunggu terlalu lama sekiranya tidak dapat menjawab sesuatu soalan. Mungkin boleh pergi ke soalan seterusnya, dan jika ada dan bila ada masa lebihan, kita boleh tengok ataupun semak balik soalan yang kita tinggalkan tadi. Seterusnya, sila ulang kaji topik bab 1 dan juga bab 2 seperti yang cikgu sebutkan tadi. Untuk ujian setara 1 semester 1 ini, cikgu cuma keluarkan topik bab 1 dan juga bab 2 sahaja. Okey, kita tengok macam mana teknik menjawab bahagian A. Yang pertama, fahami kehendak soalan. Kebanyakan pelajar, masalah utama mereka dalam menjawab soalan objektif ini adalah pelajar tidak memahami kehendak soalan. Jadi bila tidak faham kehendak soalan, itulah yang biasanya menjadi punca pelajar tidak memberikan jawapan yang dikehendaki ataupun sukar untuk memilih jawapan yang betul. Yang kedua, cari kata kunci soalan. Maksudnya dalam soalan tu anak-anak baca, bulatkan ke ataupun highlight ke, gariskan ke kata kunci soalan, sebab kata kunci soalan itulah yang akan memandu anak-anak untuk mencari jawapan yang betul. Yang ketiga, kenal pasti kesesuaian tema ataupun bab. Maksudnya kita, bila anak-anak baca, anak-anak tahu, ini soalan daripada bab 1.1 sebagai contoh ataupun 1.2 sebagai contoh. Jadi di situ anak-anak sudah boleh fikirkan mana-mana jawapan yang tidak berkaitan. Dan seterusnya, yang keempat adalah singkirkan distraktor ataupun pengacau. Dalam soalan biasanya cuma ada satu jawapan yang betul, manakala 3 lagi soalan itu adalah soalan yang pilihan jawapan yang salah. Jadi singkirkan. Macam mana kita mau singkirkan? Macam kita sebut tadi, kita tengok kenal pasti tema. Kalau jawapan itu mungkin dari tema soalan itu datang daripada tema 1.1, tapi pilihan jawapan datang daripada tema 1.2, jadi kita boleh singkirkan jawapan itu. Sama juga kalau kata kunci minta tentang politik, tiba-tiba dalam jawapan ada berkaitan dengan sosial, jadi anak-anak boleh singkirkan distraktor di situ. Sebab itulah 1, 2 dan 3 perlu digunakan dengan sebaik mungkin bagi menyingkirkan distraktor ataupun kita panggil sebagai jawapan pengacau. Okey, seterusnya bagaimana teknik cemerlang untuk menjawab bahagian A. Yang pertama, kita buat nota bertanda lah. Ini biasanya untuk latihan. Anak-anak, bila mana anak-anak buat buku latihan Oh My God tersebut, dalam masa di situ anak-anak boleh tandakan, warnakan kehendak soalan dan jawapan sebagai latihan. Mengembangkan maklumat yang ada pada soalan dan jawapan. Macam yang kita bincang baru-baru ni dalam kelas, kita bila soalan pergi ke alam Melayu, apakah definisi lain ataupun istilah lain bagi alam Melayu, kita bincang dalam kelas baru-baru ni. Kita bincangkan macam mana kita kembangkan. Kalau tiba-tiba
Jawapan dia keluar kertas sunda. Jadi kita senaraikan jawapan-jawapan atau jawapan-jawapan tersebut, kita buat nota di situ. Jadi macam mana pun rotation pertukaran ataupun sebagai contoh digunakan kertas sunda, kita sudah ada jawapan ataupun pilihan jawapan yang ada dalam kita punya skop pilihan jawapan. Membuat pelbagai catatan tambahan yang sesuai dengan soalan dan jawapan. Yang ini macam cikgu sebutkan tadi, bila kita buat latihan, bila anak-anak menjawab buku Oh My God yang kita buat ataupun cikgu minta kamu anak-anak selesaikan bab 1 dan juga bab 2 sebelum malam peperiksaan. Jadi di situ sebenarnya sambil anak-anak buat, sambil anak-anak membuat nota ringkas. Jadi sekiranya soalan itu dipusing ataupun kata kuncinya bertukar sekalipun, anak-anak sudah ada bayangan jawapan untuk soalan tersebut. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian B. Bahagian ini yang cikgu rasa anak-anak mungkin sedikit kritikal ataupun menghadapi masalah. Untuk bahagian B, minta maaf di sini ada ralat. Sebenarnya dia adalah 3 soalan struktur yang mana anak-anak perlu menjawab semua soalan. Setiap soalan adalah berfokus kepada satu subtopik. Tetapi disebabkan cikgu keluarkan 3 soalan struktur, tapi cuma datang daripada 2 bab, terdapat satu topik ataupun bab yang mempunyai 2 soalan. Okey, seterusnya setiap soalan mengandungi pecahan seperti berikut: A, B, C. Sama ada 3, 3, 4 ataupun 2, 4, 4. Dan seterusnya adalah A, B, C, D. 2, 2, 2, 4 ataupun 2, 2, 3 ataupun 2, 2, 3, 3. Tetapi untuk exam ini cikgu tidak akan soal yang kedua, 2, 3, 3. Sebab macam yang cikgu sebut, soalan kebat mesti 4 markah. Sebab soalan kebat adalah soalan yang mempunyai aras. Jadi untuk bahagian 2 itu cuma 2, 2, 2, 4. Manakala bahagian 1 ada soalan yang 2, 4, 4 ataupun 3, 3, 4. Kewajaran markah adalah sebanyak 30 markah, yang mana peruntukan masa adalah selama 45 minit. Yang mana masa yang disyorkan adalah sebanyak 15 minit untuk satu soalan. Jadi kalau anak-anak perasan, setengah jam tambah dengan 45 minit, masa untuk anak-anak menjawab soalan soalan ujian setara 1 semester 1 adalah selama 1 jam 15 minit. Dan macam yang cikgu terangkan sebelum ini, soalan adalah merangkumi bab 1 dan juga bab 2. Jadi seterusnya kita akan tengok macam mana cara menjawab soalan struktur. Yang pertama, contoh itu adalah contoh daripada bab 301. Tapi kita cuma ambil dia punya isi-isi penting ataupun panduan yang betul. Yang pertama, baca dan fahami kehendak soalan. Macam yang cikgu terangkan dalam bab 1, dalam soalan objektif tadi, bila kita fahami kehendak soalan, kita tahu apa sebenarnya yang soalan itu mahu. Dia mahu berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, dia minta faktor ataupun kesan yang mana membawa kepada soalan yang kedua. Macam mana kita mau fahami kehendak soalan adalah dengan kita mengenal pasti kata tugas ataupun kata kunci. Tidak perlu intro, tidak perlu intro atau penutup. Maksudnya tidak perlu buat pengenalan. Kita terus ambil kata kunci. Sebagai contoh kalau kita tengok di bahagian C tadi, di bahagian soalan C ni, dia terus ambil cara memelihara. Tidak perlu buat pendahuluan ataupun penutup segala bagai. Jawapan mestilah ringkas, tepat dan padat. Sebab itu dalam soalan struktur, dia mempunyai ruangan jawapan yang disediakan. Sebab dia ringkas, dia cuma mau jawapan yang ringkas, tepat dan padat. Dan jawab di ruangan yang disediakan. Sekiranya jawapan anak-anak lebih, boleh sambung di bawah. Dan jawab berdasarkan peruntukan markah. Peperiksaan yang lepas, kebanyakan anak-anak tidak menjawab mengikut peruntukan markah. Maksud dia 4 markah tetapi anak-anak cuma memberikan 2 markah ataupun 2 fakta. Soalan dia ada pecahan dan yang mana jawapan terhad sama ada nama tempat ataupun apakah tugas-tugas dia.
Jadi pelajar boleh senaraikan ataupun nyatakan. Okey, ini bagi yang ada pecahan. Maksud ada pecahan ini dia ada Roman 1, Roman 2, Roman 3. Sekiranya sebagai contoh cikgu cuma buat 2 atau 3 Roman, tetapi anak-anak mau bagi jawapan tambahan, sila tambah Roman yang seterusnya. Jangan buat di dalam kotak yang baris yang sama. Buat sambung di bawah. Roman 4, Roman 5 ataupun Roman 6. Okey, bagi yang tiada pecahan. Maksudnya kita tengok di bahagian C ini tiada pecahan. Dia cuma bagi terus garisan. Jawapan hendaklah dalam bentuk ayat yang lengkap tetapi ringkas, tepat dan padat. Ayat bentuk lengkap. Sekiranya anak-anak buat point ataupun anak-anak jawab seperti soalan pecahan, anak-anak akan dapat setengah markah sahaja. Pangkal ayat yang ringkas, terus ambil, tidak perlu mengulang panjang-panjang. Kita tengok dalam soalan ni, dia cuma ambil terus cara memelihara dan memelihara. Tidak perlu lagi diambil tapak arkeologi agar warisan dapat dihayati, tidak perlu. Terus ambil kata pangkal ayat yang ringkas. Mesti ada fakta dan huraian. Mesti ada fakta dan huraian. Kalau tidak nanti ayat tergantung. Macam kita selalu sebut contoh, kalau kita sebut contoh harus juga bagi, kalau kita guna perkataan kempen, dia boleh jadi macam-macam jenis kempen. Sebab itu dia perlu ada huraian tetapi ringkas, tepat dan padat. Penulisan contoh adalah digalakkan, tapi semua itu dalam satu ayat sahaja. Jadi kita ulang balik, kata kunci untuk soalan struktur adalah jawapan yang ringkas, tepat dan padat. Jadi seterusnya kita tengok cara-cara ataupun panduan untuk memahami kata tugas. Ini adalah contoh kata tugas. Sebagai contoh, definisi bermaksud makna pengertian. Konsep adalah berkaitan dengan latar belakang. Faktor adalah sebab, punca ataupun mengapa, sebab-sebab ataupun mengapa. Cabaran lebih kepada halangan, kekangan, rintangan, masalah. Langkah, bagaimanakah usaha, tindakan, cara, kaedah, strategi, cadangan ataupun peranan. Kejayaan, pencapaian, kemajuan, sumbangan. Kesan, implikasi, impak, akibat, respon dan reaksi. Ini adalah perkataan-perkataan yang sama. Sekiranya tiba-tiba dia menggunakan apakah implikasi, maksudnya dia bermaksud adalah kesan. Jadi ini adalah contoh-contoh yang lain lah. Politik, pemerintahan, pentadbiran kerajaan. Ini adalah contoh-contoh yang kata-kata tugas yang anak-anak perlu faham. Bukan hanya untuk tingkatan 2, tetapi perlu difahami sehinggalah anak-anak menuju ke SPM nanti. Okey, memahami kata tugas. Kata tugas berikan, jelaskan, apakah, terangkan, huraikan. Jawapan perlu dihurai. Mengapakah? Perlu ada sebab. Wajar atau adakah? Soalan wajar ataupun adakah? Perlu ada jawapan ya atau tidak. Pelajar perlu menilai sama ada bersetuju atau tidak. Bagaimana? Perlu ada cara. Bila soalan nyatakan, tidak perlu huraikan. Tidak perlu huraian. Terus nyatakan sahaja. Biasanya soalan-soalan nyatakan atau senaraikan ini, dia lebih kepada nama-nama tempat, nama-nama yang khas lah, kebiasaannya. Seterusnya, panduan untuk menjawab soalan kebat. Ini adalah kebat yang berasaskan aspek diri. Jadi sekiranya ini punya akronim lah, aspek diri. A itu adalah agama. Jadi kita boleh guna memperkukuhkan benteng agama. Kita boleh guna perkataan berakhlak mulia, membendung, gejala sosial. Ini contoh-contoh dia lah. Bila sebut pasal sosial, menggunakan perkataan kestabilan sosial. Huraian dia kita boleh kata berusaha memajukan ekonomi negara, tenaga mahir. Bila kita guna perkataan sayang, mencintai alam sekitar, mencintai khazanah negara, mencintai negara. Ini contoh-contoh dia lah. Kebat-kebat yang kita boleh guna. Perkataan-perkataan yang kita boleh guna untuk dalam kita punya soalan. Atau maafkan cikgu, jawapan. Nilai kata-kata yang lain kita boleh guna perkataan nilai-nilai yang murni, iman, percaya kepada Tuhan, kerjasama, tabah. Lepas tu huraian dia di sebelah lah. Anak-anak boleh pause nanti video ini dan mungkin boleh salin ayat-ayat ni semua. Okey, ni contoh-contoh kebat yang umum. Memajukan ekonomi negara, memperkuatkan sistem pertahanan, memastikan kestabilan politik, mematuhi undang-undang, taat setia kepada pemerintah. Maksud kebat secara umum ini yang jawapan-jawapan yang kita boleh guna dalam apa-apa pun situasi. Nanti anak-anak boleh pause video ini dan salin dalam buku anak-anak. Okey, ini adalah cara untuk penandaan secara holistik.
iaitu ada fakta, ada huraian, ada contoh dan akhir sekali ada inference. So itu anak-anak perasan, iktibar seterusnya ialah kita hendaklah ada inference. Di bawah sekali lah. Okey. Tapi cikgu tidak tekankan untuk exam kali ini. Cikgu cuma tekankan untuk anak-anak menjawab secara analytical, iaitu 1 markah 1 fakta. Jadi 4 markah adalah 4 fakta. Jadi ini adalah panduan pemarkahan. Minta maaf cikgu, di sini ada sedikit kesilapan. 2 markah adalah 2 fakta. 3 markah 3 fakta. Dan 4 markah adalah 4 fakta. Jadi setiap fakta perlu ada huraian ringkas, dan bagi memudahkan anak-anak tahu sama ada jawapan anak-anak telah memenuhi peruntukan markah, kita kira by ayat. Kalau 2 markah bersama dengan 2 fakta yang ada huraian ringkas dalam 2 ayat. 3 markah ada 3 bersama 3 fakta bersama huraian ringkas bagi setiap ayat, bagi setiap fakta, dan dalam 3 ayat. Sama juga 4 markah bersama dengan 4 fakta, ada huraian ringkas dan bilangan ayat dia adalah 4. Cikgu rasa itu sahaja untuk sedikit tips ataupun perkongsian. Semoga anak-anak mampu menjawab soalan dengan baik, seterusnya memperoleh kejayaan dalam ujian setara pada kali ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck anak-anak.